A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua sihat sejahtera. Hello guys, selamat datang ke channel saya lagi, Mystic Horror, di mana pada malam ini saya akan menyampaikan dua kisah seram. Diharapkan anda semua terhibur. Tapi apa-apa pun, sebelum kita mula, saya nak beritahu yang saya baru balik daripada majlis tahlil lah. Tu terus pakai baju kurta malam ni. Okey tak? Acah-acah sikit ustaz kan. Jadi okey lah, jom kita dengar kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama bertajuk Bangunan Lama. Suasana senyap sunyi masa aku balik kerja. Dah ke mana pula pergi si Linda ni? Panggil-panggil tak menyaut. Lampu menyala satu. Aircon terpasang. TV terbuka. Orang tak ada. Ni kalau bel api melambung ni, akulah nak kena settle ni. Mana pula pergi Minah ni? Dah lah TV terpasang. Cerita DDM friend pula tu. Dah macam tak ada cerita lain nak layan. Itu adalah bebel aku sorang-sorang sambil tutup TV. Aku pergi ke dapur nak tengok makanan. Bilik tengah aku jenguk, bilik belakang jenguk, bilik store pun jenguk, dan toilet belakang pun jenguk. Memang tak nampak pula batang hidung mancung budak Lin ni. Jangan-jangan tidur kat bilik aku tak? Slow-slow aku buka pintu bilik skodeng. Cekik. Gila. Toilet dalam bilik terbuka. Jadi dia tak ada jugalah dalam tu. Tergaru-garu juga kepala ni. Kejap duk mikir. Biarlah. Pandai-pandai lah dia nak hidup. Aku pergi ke dapur kejap nak minum air. Dan lepas tu aku nak kembali ke bilik semula, nak mandi. Lepas tu nak solat isyak. Dipendekkan cerita, elok aku nak bagi salam, tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Belum sempat aku habiskan salam waktu tu. Waktu tu nak pusing ke kiri. Memang terkejut beruk aku. Boleh si Linda duduk bertelekuk tersengih-sengih tengok aku terkejut. Ya ampun, nak tercabut jantung aku. Budak ni, kau dah kenapa Siti Nurlinda? Linda pula ketawa. Aku kecil besar je tengok dia. Geram benar. Penakut. Itu adalah Linda mengejek aku. Jadi aku pun mengacu penumbuk sebagai tanda geram dan bangun keluar daripada bilik, pergi ke dapur macam ni. Ni. Kau ke mana, Lin? Aku balik tadi. Aircon terpasang, TV tak tutup. Aku membebel sambil buka makanan yang aku tapau masa balik tadi. Sorry lah, aku bosan tadi. Aku keluarlah kejap. Sorry Aku eleng kepala. Ish. Ni, kau nak makan tak? Ni, ada nasi goreng. Tak nak lah. Tadi kan, kau nak tahu tak? Aku lepak dengan seorang Pak Gad ni. Dia cerita pasal pengalaman hari pertama dia kerja. Linda dah mula buka bicara. Pak Gad mana pula ni? Sambil makan. Mana Pak Gad mana pula ni? Alah, Pak Gad bangunan belakang sana tu. Berkerut dahi aku duk mikir. Siapa? Belakang sana tu bapak seram, jarang orang lalu. Jadi Linda pun anggukkan kepala tanda memang betul lah apa yang aku teka tu. Bangunan tu lah. Seram tau sana. Bos sepah hantu. Dia kata siap ada yang mati dalam bangunan tu. Wow, best lah cerita kau ni. Aku pula excited. Baik, aku mula cerita Baik, Pak Gad ni nama dia Malik. Macam ni cerita dia bermula. Linda dah buka cerita. Malik ni dia sampai tepat pada masa yang dijanjikan. Pagi tadi waktu tengah breakfast, Malik ni dia tengok ada iklan jawatan kosong dekat newspaper yang nasi lemak, yang balut nasi lemak tu kan. Dia tengah makan, dia tengok ada iklan jawatan kosong sambil tengah makan nasi lemak tu. Si Malik dia lah. Waktu tu memandangkan Malik ni tengah cari kerja. Selepas je sarapan, Malik terus call nombor yang tertera. Dia pendekkan cerita lah. Dia dah call apa semua. Dia dah pergi interview, alhamdulillah dapat. Tepat jam 8 malam dia start kerja. Malik dah terpacak dekat pondok Pak Gad, dekat sebuah bangunan. Bangunan ni sebenarnya berada dalam keadaan elok saja. Masih terjaga.
malah bersih daripada semak samun. Dia tak macam bangunan-bangunan terbengkalai yang lain yang dah semak samun, yang dah retak sana sini, yang dah terkopak sana sini kan. Sekali pandang nampak everything is okay, tetapi Malik tetap rasa tak sedar hati waktu dia datang ke bangunan yang dia nak jaga tu. Sedang leka Malik duk layan feeling apa semua kan, datang seorang lelaki ni. Daripada jauh, gaya dia punya pakaian ni dapatlah si Malik ni simpulkan yang lelaki yang datang ni daripada jauh ni, tengok daripada baju pun dah tahu ini adalah kawan sekerja dia. Disebabkan baju dia putih, baju Pak Gad, baju security, dan ada sedikit lah dia pakai. Pak Gad kan ada dia punya beret tu kan, nampaklah itulah kawan sekerja dia. Bila Mamat tu dah datang dekat, yes, tekaan si Malik ni tepat. Memang betul itu adalah partner dia kerja pada malam tu. Partner dia ni introduce lah nama dia. Nama dia Sudin. Sudin. Encik Saidon ni pula supervisor. Supervisor dia ni dah cerita dekat si Sudin ni yang Malik ni budak baru ataupun budak baru masuk, pengawal baru. Lepas dah diberi taklimat apa semua, si Sudin mula membawa Malik meronda-ronda kawasan, tunjuk checkpoint yang harus dilawati untuk clocking nanti. Waktu tengah meronda tu, Sudin ni dia bagi pesanan lah dekat kawan dia si Malik ni. Malik, aku nak pesan dekat engkau lah. Tempat kerja kau ni kan, kawasan ni yang kita tengah ronda ni keras tau tak? Engkau jangan ronda sorang-sorang tau. Kalau kau tak tahu selok-belok, kau kena tanya dulu senior-senior yang ada. Engkau kalau kau nampak kelibat melintah depan kau atau lalu belakang kau, tolong jangan ikut. Okey. Selesai melawat kawasan, diorang balik pula ke pondok pengawal. Sudin pun buka lah radio bagi nak hilangkan bosan. Sambil duk dengar layan feeling radio kan, tengah-tengah malam kan, ditambah pula lagu Jiwang kan, tangkap leleh. Dan si Sudin ni pun dia rasa sunyi, jadi dia pun nak borak dah dengan si Malik ni. Dia pun tanya, Malik, aku nak tanya kau lah, kau kerja mana sebelum ni Malik? Aku sebenarnya kerja kelinan lori sebelum ni. Aku pergi sana, aku pergi sini, kadang-kadang aku pergi Johor, aku pergi Pahang. Aku boleh kata pusing satu Malaysia lah. Tapi lama-lama dah tak tahan, penat sangat. Aku sebenarnya dah lama berhenti jadi kelinan lori ni, dah 3 bulan. Dan 3 bulan tu lah aku melilau cari kerja. Kipas ni time ni lah pula dia nak rosak. Kadang-kadang elok pula. Tapi tak apa, malam nanti sejuk, embun malam. Kalau kau kata kau dah 3 bulan cari kerja ni, habis tu kau punya anak bini kau bagi makan apa? Aku ni bujang lapuk Din, tak ada siapa yang nak. Jawab Malik sambil tersengih. Jangan cakap macam tu. Kau tu bukannya tak laku, ada tu yang nak, cuma kau je tak cuba cari lagi kan. Itu adalah balas Sudin. Bangunan ni aku tengok nampak terjaga lah, tapi kenapa tak ada orang guna? Sini line internet teruk lah pula Din, pisang lah. Bangunan ni sebenarnya kalau kau nak tahu Malik, company kita yang punya. Lepas dia orang pindah bangunan baru yang dekat sana tu, jadi dia orang nak sewakan bangunan ni. Tapi tak ada pula yang nak menyewa. Ada orang datang duk tinjau-tinjau, duk konon-kononnya buat plan lah, nak buka spa lah, pusat karaoke lah, pusat urut lah, macam-macam lah. Tapi lepas je dia survey bangunan yang kita jaga ni, senyap sampai ke sudah. Panjang lebar Sudin ni bercerita, Malik pula angguk. Biasalah, junior kena dengar senior bercerita. Pada pendapat akulah, mungkin sebab kawasan ni tak strategik, terlalu belakang sangat, orang tak lalu. Malik diam sekejap. Din, tadi kan waktu kita ronda kan, engkau kata tempat ni keras. Kau pernah jumpa ke hantu kat sini? Uish, Malik, kau jangan cakap. Bukan setakat pernah jumpa, hari-hari jumpa. Malik telan Alio bila dengar Sudin cakap macam tu.
Tapi kan tadi kita ronda nampak macam okey je. Cuma adalah rasa takut. Maklumlah gelap kan. Satu lampu pun tak ada. Belum lagi. Awal lagi. Kita ronda tadi baru pukul berapa. Itu saja je nak tunjuk kawasan. Dia kalau pukul 12 atau pukul 2-3 pagi, barulah kau rasa seram dia. Sudin mengusik sambil membuat aksi. Malik, dia ni gelak kecil je lah. Bagi Malik, walau apa pun yang berlaku kat tempat kerja dia yang baru ni, niat dia untuk mencari rezeki. Alah bisa tegar biasalah bab kata orang. Malik, aku nak cerita sikit lah pengalaman aku ni. Aku hari pertama kerja pun dah kena, babe. Pernah jumpa. Masa tu aku dengan pekerja senior. Aku dulu junior macam kau jugalah. Aku buat rondaan jam 3 pagi dengan senior aku. Aku dengan Bang Mat, nama senior aku tu, aku ingat lagi. Masa tu kami buat rondaan lah, daripada satu checkpoint ke satu checkpoint yang lain. Masa naik tingkat 3, aku dah mula rasa lain. Masa sampai dekat atas tu, checkpoint ke-6, Abang Mat ni dia masuk satu bilik tu. Masuk kedebum. Aku tunggu dekat luar. Duk suluk lah sana sini kan, nak cover line. Member tengah duk check bilik tu kan. Aku duk cover line lah, kok-kok lah ada pencuri ke masuk kan. Nak meninjau lah kononnya. Dalam hati ni Allah je lah yang tahu dah berdebar. Sudin dan Mael, dia orang gelak ketawa lah sambil dengar. Lepas tu Sudin sambung lagi cerita dia. Lepas tu macam tiba-tiba pula rasa lama pula Abang Mat duduk dalam bilik tu. Aku panggil lah dia. Mat. Oh Mat. Mat, kau ada lagi tak dalam tu? Lama dah ni. Sekali diam tak menyaut. Sudah. Lepas tu pula tiba-tiba aku dengar suara kucing mengiau. Lepas elok je kucing tu senyap, dia mari bau wangi. Aku ni dah syak dalam hati ni. Ada benda yang tak kena ni, ataupun orang putih katalah something wrong. Perlahan-perlahan aku masuk bilik tu. Bilik tu kecil je, tak ada tingkap. Sekali tengok-tengok bilik tu kosong. Abang Mat yang aku follow tadi tak ada. Aku menggeletar tu masa tu. Aku keluar balik daripada bilik tu. Diam-diam aku pergi ke tangga. Kau nak tahu Malik aku jumpa apa? Elok kau. Kak Ponti tergapung dekat situ depan tangga. Malik menelan air gluk. Aku rasa dah terkencing tau waktu tu. Kak Ponti tu boleh pula buat Roblox. Tapi kan kat depan tangga tu kan ada satu bilik tau. Masa Kak Ponti tu tengah tergapung, slow pintu depan tangga yang Kak Ponti tergapung tu terbuka. Tiba-tiba keluar benda berbungkus mengesot ke arah aku. Aku tak tegur dah. Aku tak peduli Kak Ponti ke Pontian ke. Aku redah je. Aku menggelopor lari turun ke pondok ni. Bila sampai je dekat sini, Abang Mat tanya aku pergi mana. Dia sedar-sedar aku dah tak ada kat belakang dia. Waktu tu aku dah terkelur lidah tak bercakap. Aku hilang semangat. Lepas tu Abang Mat bagi aku minum air. Lepas dia dah jampi apa air tu, aku minum, baru aku rasa lega sikit. Rupa-rupanya Abang Mat yang aku follow tu, yang aku ikut sampai masuk bilik tu, yang aku duk tinjau-tinjau tu, rupanya Abang Mat alam sebelah. Dia dah menyamar jadi Abang Mat. Waktu tu aku tak tahu. Jadi aku ni dah tersilap lah. Maklumlah, kawasan pun gelap. Masa tengah duk menoleh sana sini menyuluh, sebenarnya Abang Mat yang betul ni dah pergi ke tempat lain. Aku pula yang terikut benda lain. Malik duk gosok tengkuk dia macam, wah macam tu lah. Tapi jangan risau Malik, lama-lama kau akan biasalah nanti. Betul tu Sudin. Hantu ni boleh takutkan kita je. Dia menjelma macam tu je lah. Tapi tak boleh buat apa-apa pun. Jadi sebenarnya aku ni taklah takut sangat. Demi sesuap nasi. Jadi Sudin pun bagi syarat untuk bergerak. Sedar tak sedar, duk relik menyembang. Dah sampai dah masanya nak buat clocking ataupun rondaan pertama. Jadi diorang pun mula dah. Malik ni dia ikut rapat si Sudin ni. Jam dekat tangan dapat dilihat hampir 1 pagi. Sambil duk ronda tu dia tengok jam tangan.
Suasana pula memang gelap dalam bangunan lama ni. Hanya cahaya torchlight saja yang ada. Waktu meronda, Sudin dengan Malik memang tak banyak bercakap. Diorang cukup berhati-hati berjalan dalam gelap. Takut tersepak batu ke apa ke, terpijak kaca ke, diorang berjalan slow-slow. Selesai meronda kawasan lobi sampai ke belakang, diorang naik pula tingkat 2. Bila naik tingkat 2, kat sini Malik dah mula rasa seram. Tapi Malik kuatkan semangat. Sudin ni dah biasa. Dia boleh pula nyanyi-nyanyi kan, bersiul-siul lagi kan. Malik ni duk suluh lah kiri kanan kan, takutlah apa-apa pun kan. Tiba-tiba telefon Malik berdering. Jadi pantaslah si Malik ni angkat telefon. Telelet. Hello. Hello Malik. Saya Don ni. Kamu ada mana? Sorry sangat-sangat. Saya tak dapat datang malam ni. Ada urusan penting. Mujur saya teringat pasal kamu. Lama kamu tunggu. Oh, tak apa bos. Okey je. Sudin dah bagi tahu semua ni. Saya tengah meronda dengan dia ni. Cuma itulah, uniform yang ada dekat pondok tu saya tak muat. Terlalu kecil sikit lah. Sudin? Kamu dekat dalam bangunan tu ke sekarang? Yalah bos. Sudin dah pergi checkpoint 4. Hai, kamu ni. Kamu buat apa sorang-sorang kat situ? Baik kamu keluar sekarang. Untuk pengetahuan kamu, Sudin mana ada? Dia dah meninggal bulan lepas lagi. Kiranya jawatan kosong ni kamu ganti tempat dia lah. Bila dengar bos dia cakap macam tu, Encik Saidon tadi tu, hampir terlepas telefon dekat tangan Malik. Malik berdiri kejung. Jantung dia berdegup laju. Peluh dah mula mengalir ni. Dalam samar-samar, dia dapat tengok Sudin yang tinggalkan dia tadi tu dah mula datang kat dia, berjalan ke arah Malik dengan senyuman sambil dia sengih yang menakutkan. Tiba-tiba Sudin berubah wajah. Daripada wajah manusia biasa, tiba-tiba berubah menjadi manusia yang hodoh. Mata merah, taring dia tajam. Malik rasa ada benda seakan rambut dekat belakang dia. Bila saat Malik nak berpusing ke belakang, Kak Ponti menyeringai macam tu. Malik terus melompat ke tangga dan turun dengan laju. Berkali-kali Malik turun tangga, tapi masih lagi tak sampai ke lobi. Sedangkan bangunan ni ada 4 tingkat saja. Malik pula terduduk keletihan, tercungak-cungak mencari nafas. Dalam samar cahaya torchlight tu, Malik perasan seakan benda bergerak. Dan ia ternyata benar. Apabila disuluh, yes, memang ada makhluk yang berangkak dengan air liur yang meleleh, gigi yang tajam. Malik bangun berlari pula turun tangga balik. Disebabkan terlalu rushing, kaki dia tersadung. Malik jatuh tergolek ke bawah dan pengsan. Daripada jauh tu, walaupun dia dah pengsan, tapi dia masih dengar sayup-sayup. Dia terdengar Sudin berkata, "Kan aku dah pesan, jangan peduli dan ikut kalau kau nampak sesuatu." Terngiang-ngiang terpisak-pisak lah Malik buka mata. Hari pudas yang dia jaga macam, apa hal kamu tidur lobi ni? Seorang lelaki pula berpakaian security kejut si Malik ni. Encik ni siapa? Saya Mail, Pak Gad kat sini. Kamu ni siapa pula? Buat apa kat sini? Jadi Malik pun ceritalah apa yang berlaku malam tadi, A sampai Z. Mail ni, Pak Gad yang kejutkan dia ni, eleng kepala saja. Kamu dah terkena ni. Yang pertama sekali, mana ada Pak Gad nama Sudin. Encik Saidon pun tak wujud. Bos saya Cina. Saya seorang je security kat sini dari dulu lagi. Sebenarnya kalau nak tahu kan, lagipun sebenarnya bangunan ni saya jaga waktu siang. Malam memang biar macam tu je. Bila dengar si Mail ni pula cerita, bertambah keliru si Malik ni sampai tenganga mulut dia. Habis tu Linda mengakhiri cerita dia. Sebenarnya kisah ni diceritakan oleh si Linda ni, cerita Pak Gad ni. Aku terbenung kejap. Ada rasa seram cerita ni, tapi macam ada yang kurang. Kenapa kau termenung?
Entah macam tak sampai lah cerita tu ke aku yang tak faham, tak tahulah. Aku beri pendapat sambil bawa pinggan ke sinki. Yang aku pelik, Malik ni nampak pula engkau ya? Soal aku heran. Memanglah, sebab Malik tu pun hantu. Malik lah yang mati dalam bangunan tu. Lepas Mael jumpa Malik dekat lobi, Mael naik ronda dekat tingkat-tingkat atas. Dan Mael ni lah yang jumpa mayat Malik dekat situ, dekat tingkat 2. Baru dia sedar, yang Mael jumpa dekat lobi tadi bukan orang. Jatuh orang aku, mulut tenganga. Kejap Linda, Kejap. Cerita kau ni aku confused dah. Jadi kiranya Malik mati sebab dia cakap besar ke? Soal aku sambil telan Alio. Dan Linda membuat memek muka ataupun membuat mimik muka tanda mengiyakan. Okey, itulah dia kisah kita yang pertama, kisah tentang bangunan lama. Kisah dia menarik seram, lepas tu ada plot twist. Mula-mula mesti anda semua ingat Sudeh dengan Malik ni manusia yang betul. Saya pun tertipu juga. Saya pun ingat dua orang ni akan jadi kawan baik lah waktu bekerja, jumpa hantu dan sebagainya. Tapi rupanya dua-dua hantu. Okey, itulah dia kisah kita yang pertama. Jom kita teruskan dengan kisah kita. Okey, kisah kedua pula. Baik, kisah kedua ini ditulis oleh Panda. Dia ambil daripada fiction Shasha. Kisah ini bertajuk Hantu Tangglong. Assalamualaikum semua. Hai, dah lama tak bercerita. Kali ni Panda nak berceritalah pengalaman seram yang berlaku tingkatan 1. Ramai di antara kita tahu Pesta Tangglong ni adalah pesta budaya masyarakat Cina daripada zaman dulu lagi. Ianya diraikan pada hari ke-15 pada satu bulan yang sangat istimewa. Setiap tahun mereka pasti akan meraihkan bulan istimewa tersebut. Pada hari ke-15 tu dikatakan mereka akan menyaksikan bulan penuh yang terang dan cantik menghiasi langit. Pada zaman dulu hanya kerabat diraja dan orang bangsawan saja yang ada tangglong berhias berbagai bentuk, cantik pula tu. Rakyat biasa ataupun marhai ni cuma bawa tangglong kertas saja. Jadi kisah ini bermula pada waktu saya kena buat satu tangglong untuk satu pertandingan. Jadi saya kenalah bertanya dengan jiran saya yang bernama T. Siu Fan. Panggil nama manja dia Fanny. Parents Fanny ni agak moden. Jadi dia orang ni tak raikan apa-apa perayaan lah. Dia orang tak percaya kepada apa semua, orang kata apa, macam perkara-perkara tahiyul lah, benda-benda yang mengarut ni. Contohnya perayaan bulan hantu, Hungry Ghost, Pesta Tangglong dan lain-lain lagi. Petang tu macam biasa, Fanny ni dia main badminton depan rumah saya. Dengan abang dia lah. Si Fanny ni main badminton. Saya ni pula baru balik daripada pasar raya dengan ibu. Fanny nampak saya bawa tangglong plastik berwarna merah dekat tangan. Masa tu saya pilih tangglong tu berbentuk ayam. Sebenarnya macam-macam bentuk ada. Nanti nak tengok apa perlu saya buat, boleh ikut contoh di depan mata. Cuma perlu tambah sedikit kekreatifan saja. Fanny berlari datang nak pegang tangglong saya. Dia puji cantiklah sangat. Yang tangglong yang saya beli tu dia puji sangat. Rupa-rupanya dia dah lama teringin nak minta tangglong daripada mak ayah dia. Sejak kecil, dia hanya boleh tengok anak orang lain yang main tangglong. Dia pernah lah minta sekali je ayah dia belikan tangglong berbentuk arnab. Tapi ayah dia marah, takut rumah terbakar kalau dia cuai. Jadi saya pun ceritalah yang saya ni kena buat tangglong untuk pertandingan. Tapi saya tak yakin dan tak pandai. Jadi saya minta Fanny ni temankan saya buat. Jadi bila dia dengar offer saya tu, seronoklah dia, melompat-lompat peluk saya. Pada malam tu saya keluarlah cari sekotak lilin yang tercicir dalam kereta. Waktu tu dah dekat jam 11 malam. Ruang tamu kami pun dah gelap. Sebab most of my family dah naik ke atas tidur. Cuma ayah je duduk dekat sofa menghadap TV. Keluar daripada kereta tu, saya tertoleh ke rumah Uncle Cina dekat depan rumah. Rumah tu sebenarnya Uncle Cina tu dia sewakan kepada seorang eksekutif kilang Hitachi yang berbangsa Jepun. Eksekutif yang orang Jepun ni pula, dia duduk seorang je rumah tu. Macam biasa, rumah tu akan dinyalakan lampu di bilik atas saja.
bukan nak cerita tentang lelaki Jepun tu. Fokus cerita ni, ada benda yang menarik. Ada benda yang menarik perhatian saya dekat depan rumah uncle tu. Rumah uncle tu, yang rumah sewa tu, ada deretan tangglong kertas berwarna merah bergantungan di sepanjang tembok dekat bawah bumbung rumah tu. Lama saya terpegun. Mulut pun melopong macam tengok. Duk tengoklah tangglong-tangglong besar dan cantik tu. Api lilin pula bergerak-gerak bila tangglong berayun di tiup angin. Wah, ni memang real tangglong klasik ni. Selalunya saya jumpa tangglong kertas guna mentol kecil, sah-sah pakai bateri atau elektrik. Tapi tangglong ni memang guna lilin. Cantik sangat. Menyesal pula tak bawa turun handphone masa tu. Kalau tak boleh ambil gambar, buat kenangan. Keesokan pagi dia, waktu saya nak pergi sekolah tu bersama ibu dan adik-adik, saya teringat tangglong di rumah depan. Rasa excited nak tengok waktu siang. Saya berlari keluar rumah. Bila saya berlari keluar rumah nak tengok tangglong tu, tangglong dah hilang. Rasa kecewa pula tak dapat nak rakam gambar. Jadi saya pun ceritalah dekat ibu. Dan ibu pun kata mungkinlah orang Jepun tersimpan dalam rumah. Takut kalau hujan, habislah lunyai tangglong tu. Betul jugalah kata ibu. Jadi saya pun hantarlah satu Viber pada Fanny, bagi tahu dia yang tangglong uncle Jepun tu cantik, klasik. Fanny pun sama ikut excited. Jadi dia nak intai malam nanti daripada bilik atas. Balik mengaji malam tu, adik saya yang muda 2 tahun daripada saya tiba-tiba suruh kami berjalan laju sikit. Selalunya kami nak basikal pergi surau, tapi basikal adik pula tayar pancit. Jadi kami empat beradik pakat jalan kaki lah. Akak, jom kita lumba lari siapa sampai rumah dulu. Adik saya yang ni dia pelik sikit. Dia jarang nak bercakap. Bila dia beria suruh buat sesuatu pada waktu malam, kami memang jarang nak bantah. Sebab kelebihan dia ni mudah nampak sesuatu yang orang tak nampak. Boleh nampak alam gaib, ataupun orang panggil sixth sense lah. Saya kadang-kadang dapat juga peluang-peluang tu, tapi tak sekerap adik. Adik ni pula hijab dia dah terbuka sejak umur 7 tahun. Tak sempat nak berfikir apa, tengok-tengok dia dah cabut dulu. Hampir betul. Sebab ada adik lelaki kecil masa tu, saya pun berlari-lari kartun je lah dekat belakang. Bila sampai dekat satu selekoh, adik lelaki yang tak padan dengan pendek dia terus pecut lari ikut kakak-kakak yang lain. Tinggallah saya dapat nombor 1 daripada belakang. Saya pula berjalan lenggang kangkung je lah, sebab dah selang 6 rumah dah sampai rumah kami. Dari rumah hujung tempat saya berjalan masa tu, nampak tangglong-tangglong bergantungan macam yang saya tengok semalam. Tapi kali ni ada orang berdiri luar rumah. Nak describe dia, orang tu, dia Amoy, Cina ataupun Jepun lah. Dia pegang tangglong kertas berwarna oranye dekat luar pagar. Dia berdiri saja menghadap ke rumah uncle Jepun tu. Rasa seronok dapat tengok tangglong kertas lagi malam ni. Sampai rumah nanti nak call Fanny lah. Itu adalah perkara yang terlintas dalam fikiran saya pada waktu tu. Masa sampai di depan rumah Fanny, jarak saya dengan kakak cantik ni cuma 3-4 meter je lah. Perasaan tu nak je tegur, nak ucap hai pun okey juga kan. Nak tanyalah kakak ni dah panggil uncle Jepun ke belum. Rasa timbul juga perasaan nak pegang tangglong tu sekejap. Rasa excited. Tapi waktu tu rasa macam berat je mulut. Bukan sebab malu. Entahlah kenapa tiba-tiba ada satu aura seram tiba-tiba datang. Malam tu berangin, bukan sepoi-sepoi, tapi kencang. Tanda-tanda sekejap lagi hujan nak turun. Yang pelik dia, tangglong-tangglong yang duk bergantung tu, yang bergoyang-goyang tu, yang berayun tu, macam ditiup angin yang kencang. Yang tangglong dekat tangan kakak cantik tu pun tak bergerak langsung. Okey, kakak ni pula, kakak cantik ni, dia berpakaian ala-ala zaman Dynasty Han tu. Pernah tengok drama Cina yang lama tu? Dia punya princess tu pakai macam mana, itulah pakaian dia.
Jadi saya anggaplah dia ni berbangsa Cina. Mungkin malam ni ada pesta tangglong bersama pertandingan pakaian tercantik. Saya cuba berhusnuzon walaupun perasaan berdebar tu datang berulang kali. Saya pun beloklah ke kanan. Waktu saya belok kanan, dia memalingkan muka. Dari sisi tepi, dia jeling saya dengan sebaris senyuman. Mungkin dia dah penat kot duk menunggu dengan pakaian tebal dekat badan. Confirm lah rimas ni, akak ni kan. Senyuman dia bukan nampak senyuman mesra. Senyuman macam Joker. Senyuman yang sinis. Macam tak friendly pula. Nak kata dia menyampah, ataupun dia terlalu nak kata dia mungkin menyampah kot bila saya perhati dia terlalu lama. Jadi saya pun balaslah senyuman dia. Terus masuk dalam pagar. Dalam hati berdebar jantung ni tak dapat nak cerita lah. Duk-dap. Dah bunyi macam enjin bot nelayan. Boleh pula masa nak buka pintu papan tu, saya bayangkan kakak tu ada kat belakang saya dan nak cekik leher saya. Jadi waktu tu saya tak dapat rasa lah insting yang kakak berdiri depan rumah uncle tu yang Jepun tu, dia bukan manusia. Lepas bagi salam, saya pun masuk. Punyalah busybody, masih lagi nak intai daripada sliding door tu. Masih lagi nak tahu kakak tu dah terbang ke atau duduk tercegat kat situ. Lega rasanya. Kakak tu masih ada dekat situ. Dan lampu bilik uncle Jepun tu terpadam. Yes, saya tunggu sekejap. Dan yes, lampu ruang tamu pula yang dipasang. Jadi betul lah, sangkaan saya memang kakak tu tunggu uncle Jepun. Jadi saya pun urutlah dada, tanda lega. Manusia rupanya. Ingatkan hantu. Disebabkan perasaan lega tu menenangkan hati, jadi saya pun lupakanlah tentang kakak cantik yang bawa tangglong tadi tu. Tak lama kemudian terdengar bunyi kereta uncle Jepun tu keluar daripada rumah dia. Mungkin dia keluar lah kot, ataupun dia orang dah pergi ke pesta tangglong. Jadi saya lupakanlah seketika benda mengarut dalam otak ni. Lepas dah siap buat semua homework pada malam tu, saya ambil phone dan cuba chatting dengan Fanny. Rupa-rupanya Fanny dah hantar mesej dalam Viber dalam sejam yang lepas. Saya terus bawa handphone berlari naik ke bilik utama. Sebab ibu, ayah dan adik-adik dekat ruang tamu. Dia orang tengok cerita National Geographic. Cuma adik nombor 3 saja yang ada kat bilik atas. Fanny pesan supaya saya tak tengok ke rumah depan. Saya pun baringlah sambil cerita pengalaman saya balik mengaji tadi melalui mesej lah. Tapi ada benda yang pelik di sebalik mesej Fanny. Dia cerita malam ni dia tidur dengan nenek dia sebab dia rasa takut. Saya try call Fanny tapi handphone dia dah dimatikan. Tapi adalah mesej yang dia hantar lambat saya baca. Dah tidur agaknya. Dan ini adalah mesej dia, saya baca. Nombor 1 mesej dia yang saya pelik. Yang pertama, jangan tengok rumah Jepun tu, ada hantu. I demam lah. Malam ni tidur bilik nenek. Saya takut tidur seorang. Ingat I pesan apa? You jangan tengok luar, nanti you demam. Mesej ni nak takut-takutkan kita pula. Saya pun balaslah chat tersebut dan ceritalah Fanny perempuan depan rumah uncle Jepun tu bukan hantu. Tapi sebelum sempat saya nak klik hantar mesej tu, saya nampak dekat luar tingkap ada kelip-kelip cahaya merah kekuningan. Disebabkan ditutupi langsir, jadi saya anggap itu cahaya lampu brek kereta jiran lah. Sambil terbaring tu saya tersenyum duk fikirkan Fanny yang mungkin demam akibat terkejut nampak hantu tangglong. Padahal itu adalah manusia. Cuma solekan kakak tu lah yang agak keterlaluan sikit. Kening dia berbentuk bulan sabit dan halus lukisan dia. Foundation dia tebal dan putih pucat. Bibir dia nipis bergencu merah dan berkilat. Macam nak naik pentas opera pula saya tengok. Saya pun teruskanlah hantar mesej sekali lagi dekat Fanny. Cerita apa yang kami tengok tu. Itu adalah manusia yang hanya berpakaian kuno dan bersolek tebal, bukanlah hantu. Sempat saya ketawakan Fanny sebab saya tak sangka dia penakut rupanya. Baru nak turun katil nak pergi bilik air, pandangan mata saya tertumpu pada cahaya merah kekuningan dekat luar tingkap. Perasaan ingin tahu telah mematikan langkah nak pergi ke bilik air. Tapi kali ni yang pelik dia,
cahaya itu bergerak dari arah kanan ke kiri. Alamak, lampu kereta ke apa ni? Saya berlari dekat cermin tingkap. Langsir saya selak ke kanan, sebab cahaya tu berada dekat sebelah kiri. Selak punya selak, Allahu Akbar, tangglong melayang dari kiri ke kanan. Terbeliak biji mata saya waktu tu. Sebiji bentuk tangglong si kakak cantik tadi. Tangglong yang kakak cantik pegang tadi tu, itulah tangglong yang terapung-rapung dekat tingkap. Tak sempat nak jerit, saya terus berlari ke bilik adik yang hijab terbuka tu. Tak jauh pun berlari, tapi nafas saya berasa macam baru lepas kena kejar anjing. Saya cuba bisik kat telinga dia, tapi dengan gaya cool dan relax dia tu, dia tanya saya, akak nampak hantu tangglong Macam mana kau tahu? Sebenarnya dia dah lama ikut kita balik mengaji. Apa? Boy lari tadi dia pun ikut lah. Saya terdiam lama sambil peluk lengan adik, padahal adik baru darjah 5. Tapi mungkin disebabkan dia dah selalu tengok makhluk-makhluk halus sejak daripada darjah 1, dia jadi macam alah bisa tegal biasa. Malam tu saya terus tidur kat bilik adik. Gangguan tu tak habis tau dekat bilik ibu ayah. Lepas saya pindah ke bilik adik, cahaya tu beralih pula keluar tingkap, iaitu bilik adik. Aduh, seram tu, memang tak tahulah nak describe macam mana. Meremang habis, ulu roma tengkuk. Rasa macam dia seolah-olah dia nak masuk dalam bilik, nak tunjuk tangglong dia lah, gamak dia. Malam tu saya baca surah Al-Fatihah sampai terlelap. Saya rasalah dia mungkin nak tunjukkan diri dan tangglong dia, sebab keinginan saya terlalu kuat nak tahu lebih jelas tentang tangglong dan kisah daripada zaman dulu. Anggaplah ia sekadar permainan iblis yang cuba nak mengganggu ketenteraman kita. Keesokan paginya saya juga demam. Kebetulan saya jumpa Fanny. Fanny pergi klinik dengan ayah dia. Kami cuma hanya berbalas senyuman je lah, sebab kami dah faham apa yang kami lalui bersama. Jadi tangglong pun tak jadi nak buat lah. Cukuplah malam tu kena ganggu. Kalau saya teruskan buat, tak tahulah dia nak kacau macam mana lagi. Taubat tak buat dah. Itulah dia kisah kedua, hantu tangglong. Jangan main-main seram juga. Adik dia boleh nampak. Yang seram tu yang dia nampak kakak cantik depan rumah Uncle Jepun tu, yang pegang tu. Boleh dia rasa nak pergi tegur. Tapi itulah, Alhamdulillah Allah selamatkan Panda ni, penulis cerita ni. Dia rasa berat mulut nak tegur. Bayangkan kalau dia pergi tegur, ikut masuk rumah lah jawabnya. Yang paling seram tu, tangglong yang dia pegang tu tiba-tiba terapung naik ke tingkat atas rumah si Panda ni. Mana tak terbeliak biji mata. Bayangkan tangglong yang orang pegang tu tiba-tiba terapung. Kita pindah bilik, dia ikut. Kalau saya pun cuak. Alhamdulillah, nasib baik tak ada apa-apa. Okey, itulah dia kisah yang kedua. Terima kasih kepada anda yang dengar kisah pada malam ini. Dan minta maaf kalau tak seram, tapi bagi saya kisah ni seronok saya baca. Kalau ada bunyi sedawa tu minta maaf lah. Baru balik daripada majlis tahlil makan, biasalah kan. Tapi demi anda saya tetap buat kan. Tu yang pakai baju kurta malam ni tak sempat nak salin, malah nak salin, terus buat je lah kan. Cantik juga kan pakai kurta kan. Acah-acah ustaz lah kan. Tapi saya tak pandai nak ceramah agama. Kalau saya pandai ceramah agama, dah lama lah buat konten kat YouTube ceramah agama kan. Okey, itulah dia kisah kita. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kepada yang dah support channel ni daripada day one, terima kasih banyak-banyak. Saya bagi tepukan sikit terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Arigatou gozaimasu. Dan kepada yang masih belum, saya berharap anda akan support lah channel Mr. Horror ni. Disebabkan channel Mr. Horror ni dia dalam on the way nak capai target 1000 subscriber. Untuk monetize channel ni, saya kena capai satu lagi syarat. Syarat lain saya dah capai dah. Saya cuma kena capai yang 1000 subscriber tu je. Sekarang ni saya dah capai 870 subscriber. Sikit lagi. Dan saya harap pakat-pakat lah ramai subscribe. Free je, tak perlu bayar. Itulah dia. Melalut pula. Okay, itulah dia. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.